Baik, jadi tanpa baik masa saya persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramah dengan segala hormatnya. Silakan. Falyatafaddal masykur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya alim alimna al-Quran, Allahumma ya alim alimna al-ta'wil, Allahumma ya alim alimna al-bayan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ashabul fadilah, Tuan Imam Ustaz Abdul Razak selaku pengurusi majlis pada malam yang berbahagia ini, yang saya sanjungi Ayahanda Tuan Haji Ramli bin Haji Mahmud, pengurusi Masjid Jami' As-Salam Padang Lalang, timbalan pengurusi jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, para asatizah, para alim ulama, para habaib, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan pada malam yang berbahagia ni dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan memberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala, cerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj tiap-tiap tahun kita duk dengar. Tiap-tiap tahun siapa pun yang main, ada yang menceritakan tentang kisah, ada yang menceritakan tentang ibrah pengajaran, ada yang menceritakan tentang hukum hakam yang berlaku, dan ada yang menceritakan tentang hikmah-hikmah. Jadi saya nak cerita apa semua ni memang duk main dalam kepala tuan-tuan sekalian dah. Cerita Isra Mi'raj ni kan, daripada Nabi di mana diisrakan, lepas tu sampai ke mana, lepas tu naik bertemu dengan Allah Ta'ala, berapa Nabi duk berjumpa, dapat kefarduan solat, lepas tu turun mai, lepas tu ada orang terima, ada orang tak terima. Macam tu kita duk dengar. Kalau di pondok-pondok, mereka banyak menggunakan kitab Kifayatul Muhtaj, kitab nipih tu yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani, yang menceritakan secara detail tentang Isra dan Mi'raj sebelum, semasa dan juga selepas. Lepas tu ada keterkaitan juga dengan beberapa perkara. Antara dia disebut penghujung kitab tu hikmah berbekam lah, apa semua tu. Tu dalam Kifayatul Muhtaj, yang tu pondok-pondok orang baca lah. Berapa minggu dia baca tu, satu persatu akan dihuraikan. Jadi malam ni tuan-tuan, kalau kita nak hurai panjang tu, saya pernah juga ada diminta supaya menceritakan daripada mula sebelum sampai habis. Kira dalam pukul 10 tu Nabi baru ada di langit. Habis dekat tu ya. Maknanya Nabi tak turun dah sampai tu. Lepas kata ustaz nanti main pula apa dah. Tak tahu, tak panggil dah sampai kelar. Maknanya Nabi duduk atas langit tak turun-turun. Jadi saya tak mau cerita macam tu, kita nak ambil hikmah-hikmah dia aja. Tuan-tuan, peristiwa Isra Mi'raj satu, yang dapat juga pada kita. Satu, dia merupakan benda yang cukup pelik. Yang tu, benda yang pelik, benda yang tidak boleh untuk kita nak jangkau guna logik akal kita. Walaupun dalam Quran banyak benda pelik, tapi peristiwa Isra Mi'raj ni bukan hanya pelik, tetapi dia tidak mendatangkan ataupun dia tidak menghasilkan bukti daripada cerita pelik itu.
Apa maksud dia tuan-tuan? Baik, kita ambil beberapa cerita pelik dalam Al-Quran. Boleh diterima orang. Tapi Isra' Mi'raj ni ada orang tak boleh terima. Sehingga kan bukan orang bukan Islam saja tak boleh terima, malah orang Islam sendiri pun meragukan benda ni. Ada yang mereka kata benda ni okeylah, kami boleh terima, tapi kami duk nampak cerita tentang Nabi dibawa oleh Allah Ta'ala ni nampak lebih kepada ruh. Kalau ruh ni tuan-tuan sekalian, semua orang boleh terima. Baik, di mana yang akan pertemuan ataupun di mana cerita berkaitan dengan sama ada ruh ataupun jasad ni? Nombor satu saya nak sebut tentang benda-benda pelik dalam Quran ni yang mana tak menjadi pertikaian kepada orang pasal benda ni ada bukti. Nombor satu tentang Nabi Adam AS. Pelik kat mana Ustaz Nabi Adam? Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang mana kamu itu dijadikan daripada satu jiwa, min nafsin wahidah. Satu jiwa itu siapa? Nabi Adam. Pelik kat mana Ustaz? Tuan-tuan, yang kata pelik itu Nabi Adam AS, dia dijadikan oleh Allah Ta'ala tanpa fitrah manusia. Dia tak ada mak, dia tak ada ayah. Pelik tak pelik? Pelik, tiba-tiba ada. Kita apa kalau kita siapa dia mak hang, sudah ayah hang, saya tak kenal dah. Saya memang menteri atas dunia ni, saya seorang tak ada siapa pun. Oi, pelik. Kan? Maknanya dia ni tak tahulah taraf dia macam mana. Kan? Itu satu. Tetapi orang boleh terima tak boleh terima? Islam boleh terima. Orang bukan Islam, agama Kristian boleh terima. Kata Adam, Yahudi boleh terima. Orang etis sendiri yang tak percaya kepada Tuhan boleh tak tikai benda ni. Mereka pun kata memang kita main daripada Adam. Maknanya ada yang menjadikan Adam. Itu benda pelik. Tapi pasal apa boleh terima? Adam ada tak ada tuan? Adam ada. Yang itulah. Jadi orang kata boleh terima. Yang kedua, wa khalaqa minha zawjaha. Allah Ta'ala jadikan daripada Adam juga pasangan dia, Hawa. Kita duk panggil Tok Hawa ni. Kita duk panggil ni. Kan sejak bila Hawa ini Tok kita tak tahu. Kan sajalah itu cara kita panggil. Tok Hawa kita panggil. Tok Hawa ni juga, siapa dia mak kepada Tok Hawa? Siapa dia ayah kepada Tok Hawa? Siapa dia pak mentua kepada Nabi Adam ni? Tak ada. Maknanya benda ni benda pelik. Tetapi Hawa itu ada ataupun tidak? Ada. Maknanya benda tu walaupun pelik tetapi boleh diterima orang. Selepas daripada tu pula cerita tentang Nabi Ibrahim. Kita ambil contoh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS dia dimasukkan ke dalam api. Kalau ikut akal kita secara fitrah ataupun secara logik ni, api ni dia sifat dia membakar. Bila dia dilemparkan masuk dalam api, Allah Ta'ala kata apa? Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bila berhentinya api itu, terpadamnya api itu, Nabi Ibrahim dia keluar, tak ada masalah, tak terbakar pun. Benda tu pelik ataupun tidak tuan-tuan sekalian? Benda tu pelik, tetapi benda tu ditunjukkan bukti dia dengan Nabi Adam, dengan Nabi Ibrahim AS. Lepas tu pelik. Lepas pada tu Nabi Ibrahim sembelih anak dia Ismail. Allah Ta'ala kata ketika mana dia nak sembelih itu, wa fadainahu bizibhin azim. Kami telah menggantikan ataupun menukarkan kepada Nabi Ibrahim bizibhin azim, satu penyembelihan yang besar. Maksud dia apa? Ganti Ismail tu daripada kibas. Kibas tu ada tak ada, tak tahu main daripada mana, tiba-tiba Tuhan bagi macam tu je. Macam jismo ada main. Sekejap ada, tapi tak sekejap tak ada. Alah maksud sekejap ada, ting ada macam tu lah. Itu bahasa kita tu. Kan? Tuhan kata Ibrahim sembelih kibas ni. Jangan duk sembelih Ismail lah. Oi, terkejut. Main tahu mana? Pelik tak pelik tu kan? Pelik. Tapi benda tu ada ataupun tidak? Benda tu ada. Lagi apa lagi benda pelik? Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang naqatus salih. Apa naqatus salih? Unta Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh ni main daripada mana? Main keluar dia daripada bukit ataupun daripada batu. Dia keluar main. Mak pun tak ada, ayah pun tak ada, tak tahu keturunan apa unta ni tuan-tuan. Ada tak ada unta tu? Unta tu ada, walaupun benda tu pelik, boleh diterima orang. Tongkat Nabi Musa AS ketika mana dilemparkan kepada ular-ular tukang sihir Fir'aun, daripada tongkat pergi jadi ular.
Benda tu pelik. Kan? Kita pun di rumah kita duk puja tungkat, tak jadi ulang pun. Dah kali tungkat tu lah bini kita katok kita. Lepas tu duk tengok tungkat keram kan. Tak jadi ulang pun. Tuan-tuan sekalian. Tapi benda tu jadi ulang. Pelik tak pelik? Benda tu pelik. Tapi benda tu ada. Allahu Akbar. Banyak lagi tuan-tuan sekalian. Apa kena-mengena dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj juga benda pelik. Tetapi peliknya Isra Mi'raj ini tidak boleh dibuktikan oleh Nabi SAW. Yang tu yang orang tak boleh terima. Sepatutnya Nabi bila dah naik bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dapat kefarduan semayang apa semua, turun jumpa siapa? Jumpa Nabi Musa. Kan? Bila jumpa Nabi Musa kata, "Pilah naik bertemu dengan Allah, irji'an, kembalilah kamu kepada Allah, minta korang semayang apa semua ni." Last sekali, sepatutnya kalaulah Nabi nak bagi kukuh kata benda ni memang betul-betul jadi dekat Nabi, habaq kat Nabi Musa. Ni Nabi Musa, tungkat main kat saya boleh tak? Pasal apa saya nak buat turun main nak tuju kat bawah kau. Sekali dia kata, "Aduh, kalau naik ke langit apa bukti dia?" Aku jumpa Nabi Musa ni tungkatnya. Kan? Saya dah buat contoh di Putrajaya. Dah ni duk ceramah Putrajaya, tapi buat bahasa lorat ni apa faham tak faham apa punya pasal ya. Dia kata, "Ustaz, kalau boleh lorat tu bagi bunyi KL sikit." Kata saya try dia bunyi Jawa. Bunyi Jawa saya pun dia tak erti kata, "Biar pian lagu ni, faham tak faham sudah." Saya apa tuan-tuan? Saya kata kalau kita daripada Putrajaya mai ke Pulau Pinang, apa tanda? Lepas tu kita pergi balik Putrajaya. Kata kami baru balik Putrajaya ni. Orang tanya apa tanda? Selain daripada ambil gambar, yang tu salah satu. Lagi apa tanda kata kita main Pulau Pinang ni? Korang-korang baru balik apa? Johor Pak Ali. Yang tu yang tu kira Johor Pak Ali ni tak lepas. Baru balik nasi kandang di Maju kan. Dah pun nasi kandang si Mampat, nasi kandang Melayu dekat masjid tu. Yang tu baru balik tu. Dia kata ni nasi kandang Penang. Ada tanda. Tapi Nabi ni tak ada tanda, tuan-tuan sekalian. Jadi macam mana kita nak faham maknanya yang boleh memahami peristiwa Isra dan Mi'raj apa dia? Pencetus dia siapa dia, tuan-tuan? Iaitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Macam mana dia faham tentang Isra Mi'raj ini? Dia membenarkan Nabi, iaitulah membenarkan dengan ilmu. Kalau dengan ilmu kita boleh faham tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebab ayat cerita tentang Isra Mi'raj ini hanya berlaku pada 2 surah. Sedikit daripada satu surah Al-Isra permulaan dia, dan juga surah An-Najm. Yang tu aja yang cerita tentang Isra dan Mi'raj. Jadi perlu dilihat melalui ilmu. Kalau tidak ada ilmu, duk nak cari logik akal, kita takkan berjumpa. Takkan berjumpa cerita Isra wal Mi'raj kerana dia tidak dapat dibuktikan daripada logik akal. Jadi tuan-tuan sekalian, yang tu yang kedua. Yang pertama dia benda pelik, yang kedua kalau nak faham Isra Mi'raj hendaklah memahami daripada ilmu. Dan apa yang saya sebut ni disandarkan kepada satu hadis daripada Nabi SAW, yang mana hadis ni riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kata apa? Hadis ni hadis sahih riwayat Al-Hakim. Aisyah kata apa? Lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjid al-Aqsa, asbaha yatahaddatsu an-nasu bidzalik, fartadda an-nas mimman kanu amanu bi wa saddaquhu. Aisyah kata apa? Ketika mana Nabi diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke Masjidil Aqsa. Pagi tu Aisyah kata asbaha, pada waktu pagi tu yatahaddatsun nas bidzalik, manusia ni pakat heboh duk cerita kata lu semalam Muhammad dibawa oleh Allah, dia kata bawa oleh Tuhan dia pi ke Masjidil Aqsa Palestin. Yang pada tuan-tuan sekalian, pada waktu tu perjalanan daripada Mekah ke Palestin memakan masa ataupun sejauh 1500 km. 1500 km. Yang perjalanan tu kata apa? Sebulan pi, sebulan balik. Tiba-tiba Nabi Muhammad dia boleh pi malam tu, dan sebelum subuh dia sudah sampai balik mai. Siapa nak masuk? Mana nak masuk akal cerita Nabi Muhammad ni? Jadi orang pakat duk cerita habis-habis.
Dan Aisyah kata fartaddan nas, ramai di kalangan manusia yang murtad. Murtad ni apa? Orang yang mula duk percaya kat Nabi Muhammad ni, bila Nabi Muhammad cerita benda pelik tu, terus depa give up, depa terus berbalik, patah balik pada agama nenek moyang. Depa kata Muhammad ni kawin betul. Memang betul cerita tentang dia gila ni, betul sungguh, gila sungguh rupanya. Oi, bukan gila main-main ni. Betul dah macam tu lah lebih kurang. Dan Aisyah kata mimman kanu amanu bih, tapi ada juga di kalangan mereka yang masih lagi beriman kepada Nabi SAW. Pasal apa? Wasaddaquhu, mereka yang membenarkan Nabi SAW menggunakan ilmu yang ada pada diri mereka yang diajarkan oleh Nabi. Siapa dia tuan-tuan sekalian? Wasa'u bidzalika Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, antara kepala as-siddiq, orang yang percaya dan orang yang tengok Isra' Mi'raj dengan ilmu ni apa dia? Iaitulah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia tahu kata apa yang keluar daripada mulut Nabi yang tu bukan muhum. Pasal apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad dia takkan bercakap ikut hawa nafsu dia, melainkan benda tu wahyu daripada Allah. Kalau hampa kata dia muhum, makna dia Allah tu bohong. Pasal apa? Pasal dia bercakap di atas kehendak dan juga wahyu daripada Allah. Takkanlah dia nak cakap benda yang bohong. Kalau bohong, Allah juga bohong. Orang pergi tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, halaka fi sahibik, adakah kamu tahu tentang sahabat kamu Muhammad yaz'umu annahu usriya bihi fil lail ila Baitul Maqdis? Hai Nabi Muhammad, wahai Abu Bakar, kamu tahu tak Muhammad kawan kamu, dia pergi habaq kata semalam dia pergi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni tempat jauh tuan-tuan sekalian. Kamu percaya tak percaya? Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata qala dzalik. Abu Bakar kata dia yang kata ke ataupun hampa yang saja mereka cerita? Abu Bakar tanya macam tu dekat depa. Ni yang kata Abu Bakar ni, dia pun tak terima bulat-bulat. Kan pasal kawan pun ada ilmu, so ada ilmu atas disiplin ilmu, dia kena tanya benda ni betul tak betul daripada mulut Nabi Muhammad hampa dengar. Maka depa kata ya, depa kata na'am, la in kana qala dzalika laqad sadaq. Apa Abu Bakar kata? Kalau betul keluar daripada mulut Muhammad dzalika sadaq, benda tu laqad sadaqa, memang betul dan aku percaya apa yang keluar daripada mulut Nabi SAW. Depa tekan Abu Bakar lagi. Depa provoke Abu Bakar. Depa kata wa tusaddiquhu annahu dhahaba al-lailah ila Baitul Maqdis. Hai Abu Bakar, tekan percaya macam tu aja. Cerita ni bukan cerita pi sebelah daerah, bukan cerita pi sebelah rumah. Cerita ni cerita pi Baitul Maqdis. No, 1500 km no. Kalau bahasa kita lah. Tekan percaya macam tu aja, tiba-tiba pagi ni dia cuih duk ada dengan kita ni. Macam mana hang boleh percaya? Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min dhalik. Abu Bakar kata kalau benda ni keluar daripada mulut Muhammad, aku akan tetap percaya kepada dia bima huwa ab'ad, walaupun lebih jauh daripada Masjidil Baitul Maqdis sekalipun. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ilmu yang ada pada diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Oleh kerana itulah kata Aisyah, fadzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq. Oleh kerana itulah Abu Bakar dia digelar sebagai As-Siddiq kerana beriman dan percaya kepada Nabi SAW. Baik tuan-tuan sekalian, apa ilmu yang kita nak ambil daripada peristiwa ni? Apa ilmu yang ada pada di sisi Abu Bakar? Nombor satu, mau tak mau ilmu ni apa tuan-tuan? Iaitulah Quran. Quran. Allah Ta'ala sebut permulaan surah Al-Isra. Tuhan kata apa? Saya nak ambil satu-satu. Kita akan cuba hurai lafaz bil lafaz insya-Allah bagi kita faham tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut mula-mula sekali kalimatut tasbih. Permulaan dia subhana. Subhana. Dalam i'rab Quran, dalam i'rabul Quran dia kata maf'ul mutlaq. Maknanya subhana, maha suci dia. Maha suci dia. Ayat tu mula-mula tu. Kalau maha suci dia, selepas daripada perkataan subhana ada perbuatan, ada fi'il dalam bahasa Arab, ada perbuatan. Maknanya ini bukan kerja manusia, tetapi ini adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia.
Subhana kata hamka dalam tafsir Al-Azhar, dia kata apa? Yang tu kerja Tuhan, kita jangan kacau. Maksud dia apa? Hampa jangan duk bertikai, hampa jangan duk fikir, biar Tuhan buat kerja. Macam tu je. Contoh dia, kalau kerja Tuhan kita duk tanya, Allah Ta'ala sebut wa yas'alunaka 'anir ruh. Kamu tanya tentang roh. Tuhan kata apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, roh tu kerja Allah Ta'ala. Kita nak fikir apa tentang roh, tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan pernah fikir tak? Semua orang, semua agama mereka boleh terima. Bila orang mati, mereka akan simpan cara mereka masing-masing. Etis sekalipun, tak ada orang etis dia tak percaya kat agama, dia tak percaya kat Tuhan. Tapi bila ahli keluarga dia mati, tuan-tuan sekalian, ada tak ada dia simpan dalam rumah? Koko dia tunggu, dia kata roh ni pergi mana, aku perasan esok dia balik main. Ada dia percaya? Tak percaya. Mereka pun akan pergi tanam, mereka pergi bakar, mereka pergi lempak pergi mana-mana. Pasal apa? Mereka tak boleh fikir. Sebab ini bukan kerja manusia. Kita duk tanya tentang roh. Entah, ini bukan kerja manusia. Bila orang dah mati, macam mana nak hidupkan balik? Ada kata orang tak percaya kepada Tuhan. Roh ni bukan kerja Tuhan, orang tak percaya. Hampir cari doktor pakar mana sekalipun, buat mai balik roh. Dia kata tak apa, kita biar kawan ni, dia tak bagi mayat, kita biar kawan ni dalam sebulan kot. Sebulan nanti dia hidup balik ke. Tunggu sebulan, doktor tu yang mati. Tak boleh kita sebenarnya. Hatta kita ambil kecil lah, hatta kalau kita kena stroke sekalipun, tangan kita tak boleh bergerak. Boleh tak boleh kawan kita yang hak tangan bergerak ni, dia kata apa? Sekali kita PGH, aku nak abang kat doktor tu, kalau boleh ni karan ataupun roh tangan aku belah kanan ni aku nak bagi kan. Pasal apa? Aku jarang guna tangan kanan aku, dia kata. Aku duk tulis nombor ekor tangan kiri je. Contoh begitu lah. Jadi tangan kanan tu ada, aku nak bagi kat hangwa. Pergi kat doktor, tuan-tuan sekalian, panggil meh. Doktor kata, ada apa ni? Kawan saya dia stroke belah kanan. Saya tak stroke, cuma saya nak bagi kuasa saya ni hak kanan ni, roh saya nak bagi kat dia. Boleh tak boleh? Doktor kata, wah tak boleh. Doktor tak tunggu sana, saya nak panggil seorang lagi pakar sakit jiwa. Dia panggil dua, kita ambil dua orang, dia masuk dalam tenyung rambutan. Ada kan saya mangkih macam tu. Tuan-tuan nampak tak benda macam tu? Kalau kematian itu pun kerja Allah Ta'ala, kita tak boleh kacau, kita tak boleh nak bertikai. Apatah lagi yang kata cerita tentang Isra dan Mi'raj itu satu. Bila sebut cerita tentang Isra Mi'raj, inilah yang diimani oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata apa? Kalau benda ni keluar daripada mulut Muhammad, aku tahu ni bukan kerja dia, tapi kerja Allah. Kalau kerja Allah lebih jauh daripada tu sekalipun, aku tetap akan percaya dan aku tetap akan beriman. Boleh faham tak sekalian? Okey, boleh faham. Kita boleh berhenti aku. Satu tu cukup lah bila nak balik abang kat rumah tu. Sebab dia duduk balik, dia duduk tanya. Dia tahu ustaz duduk cerita apa. Dia tahu ustaz, dia tak tahu. Dia tahu dia ambil daripada Putrajaya. Mana tu? Marah tu. Kan? Dah ada dia syarah apa? Tu panjang ya. Syarah apa? Dia kata Isya tak berhenti lagi. Okey. Dah panjang tu apa? Oh jenuh aku nak abang semua. Padahal dia pun tak tahu apa pun. Kan? Yang tu ya, kan? Jadi malam ni kurang-kurang kita tahu yang kata Isra Mi'raj ni kerja Tuhan. Jadi kita tak boleh kacau. Hantar ada ustaz tu abang apa? Ustaz tu dikiaskan pada roh. Hantar dah mati, hantar dah. Kalau orang mati ni nak hidup balik macam mana? Allah Ta'ala boleh lah bagi hidup. Manusia tak dia syarah lagu tu pula sampai pukul 12. Sampai bini kita sudah abang ni ustaz apa, abang dah jadi terlebih daripada ustaz dah. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah Ta'ala. Satu, maknanya kalimah subhana. Kan jauh ataupun kalimah tu menunjukkan maha suci. Suci daripada sifat-sifat keburukan dan sifat kejelekan. Maknanya bukan ada campur tangan manusia. Kan? Kita tengok kilat pun, apa yang kita sebut tuan-tuan? Subhanallah. Pasal apa? Siapa yang buat kilat? Tak ada siapa buat kilat. Kita tengok benda pelik-pelik. Kambing kepala dua, tengok-tengok subhanallah. Siapa lah yang ditambah kepala kambing nombor dua, ada ke? Tak ada kan? Yang tu benda pelik. Yang pelik tu hanya Allah Ta'ala saja yang punya kerja. So kalau Tuhan punya kerja, kita jangan kacau. Okey? Satu, maknanya kita boleh faham. Bukan takat di Masjidil Baitul Maqdis, bukan takat Mi'raj, bukan takat langit pertama, kedua apa semua. Lebih daripada itu pun kita akan percaya, kerana inilah sifat qudrah, kehendak Allah Ta'ala. Kan qadirun, innallaha, Allah Ta'ala tu qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala tu maha berkuasa di atas segala sesuatu, dia boleh buat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tuhan nak buat, Tuhan kata kun, jadi maka jadilah.
Kan? Bukan kata tu, lebih daripada tu pun boleh jadi. Baik, itu yang pertama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, subhanalladzi. Alladzi itu maksudnya yang asra, memperjalankan. Tuhan bagi kuat lagi ni. Tuhan bagi kukuh lagi. Maknanya kerja ni bukan Muhammad berjalan sendiri, tetapi aku yang bawa jalan. Tuhan kata. Kan, aku yang bawa jalan. Tapi kalimah asra ni adalah kalimah daripada perkataan sara, perjalanan pada waktu malam, bukan waktu siang. Kalau waktu siang tidak digunakan perkataan itu. Di waktu malam perjalanan itu berlaku. Asra bi'abdihi, memperjalankan akan hamba dia. Pasal apa Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan Nabi Muhammad sendiri? Kan? Asra bi Muhammad, asra bi rasulihi, asra bi nabiyhi. Pasal apa tak guna perkataan tu? Pasal apa guna perkataan hamba di sini? Allah Ta'ala nak sebut apa? Perjalanan ni, walaupun perjalanan Isra' Mi'raj ini terjadi kepada Nabi Muhammad, tetapi umum pengajaran dia tu adalah umum kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana orang yang dekat kepada Allah ni bukan daripada segi pangkat, bukan daripada segi keturunan, bukan daripada segi bangsa, tetapi sejauh mana kehambaan yang kamu pamerkan atau kamu tunjukkan kepada Allah, yang itulah yang aku terima. Perkataan abdun satu, pasal apa Tuhan kata hamba dia? Pasal apa? Baik, yang pertama, saya kita urai lagi banyak. Yang pertama, perkataan abdun di sini, kata ulama antara dia pada Syekh Tahir Ibn Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir, dia kata kerana Allah Ta'ala nak cerita kat kita bahawa Muhammad itu dalam keadaan jasad dan juga ruh. Itu maksud dia hamba, ruh dan jasad. Muhammad dibawa tu dalam keadaan Muhammad jaga, bukan dia tidur. Kalau ruh saja tuan-tuan sekalian tak ada masalah. Kan mesti Allah Ta'ala sebut biruhihi, asra biruhihi, telah memperjalankan akan ruh hamba dia. Mungkin macam tu. Tapi kalau jalan roh saja tidak menjadi fitnah. Sedangkan dalam surah Isra' bawah pada tu Tuhan kata apa? Tuhan kata wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Muhammad, jaga elok, Tuhan kata. Apa yang kami tunjukkan kepada kamu dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini akan menjadi fitnah kepada manusia. Maksud dia orang takkan percaya, orang akan lawan, orang akan pertikaikan. Pasal benda ni benda yang orang tak boleh terima. Kalau roh orang boleh terima, tuan-tuan sekalian. Kalau roh kita pun boleh terima, dan kita pun mungkinlah. Tentang mimpi, contoh ada mimpi lah. Kan mimpi boleh-boleh. Kalau saya suruh tuan-tuan senaraikan kat saya semalam tuan-tuan mimpi apa? Allah macam-macam jadi mimpi. Antara ada mimpi apa Ustaz? Saya mimpi satu sekolah dengan Donald Trump. Sekolah rendah pi sekali, naik gerek sekali, duduk belakang saya. Mimpi tu betul. Jadi nak kata dia ni tak betul ke? Betul lah pasal dia mimpi. Betul tak? Betul tak? Ustaz, saya mimpi dah Allah sonong. Tu mimpi saya mimpi lain lah. Pasal otak tu fikir kena nak nikah, kena mimpi menikah lah. Yang tu kan? Jadi mimpi pelik-pelik. Nak jadi fitnah lah tuan-tuan. Tak jadilah fitnah. Lebih pada tu pun boleh. Tak ada masalah apa. Sebab tu Tuhan peringat. Maknanya perkataan hamba di sini ada dua unsur. Satu dalam keadaan jasad, satu dalam keadaan roh. Dua-dua berjalan sekali dalam keadaan sedang. Kan? Kalau mimpi ya tuan-tuan, tuan-tuan sambil duduk dengar ceramah saya ni pun, dia lena saat sebelum nak isyak saya berhenti, dia boleh duduk di Kashmir, duduk minum teh masalah kan? Habis-habis tu duduk apa ni, duduk cak mulut. Mana ada teh aku tadi? Orang kata teh apa kata? Ada teh masalah, cai dia kata Pakistan kata cai apa kata Haji duduk lena atas kapet merah pada tadi. Oh ya kan? Kan dia tak boleh kata kawan ambil cai aku ke, ambil teh aku ke. Belum marah kawan tu pula kata apa ni ambil, kata apa tu Haji tadi lena sampai yang tu tak ada, orang tak fikirlah benda tu. Okey, yang kedua, perkataan hamba ni apa tuan-tuan? Dengan perkataan hamba ini ataupun dengan sifat hamba inilah kita akan menuju kepada redha dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Redha dan rahmat daripada Allah. Apa maksud dia Ustaz? Tuan-tuan, hamba ni di mana kedudukan hamba?
Hamba ni kedudukan dia di mana? Dia adalah kedudukan yang paling bawah sekali daripada semua kedudukan. Walaupun dia manusia ke, dia binatang ke apa, tetapi kita sebut kata hamba, kalau sistem perhambaan, dia lagi hina daripada seekor lembu, seekor kuda tuan dia tu. Kuda ni pun ada tempat tidur dah. Mandi selalu, makan apa semua dengan makan gula-gula apa semua kuda ni. Hamba ni tuan-tuan, ikut dan hang nak tidur mana-mana, hang nak tidur atas bukit ke atas batas. Tu satu hamba. Dan yang kedua, hamba ni dia tak boleh petikai apa yang tuan dia buat dekat dia. Tuan dia penampak dia pun dia tak boleh tanya, tuan apa pasal tampang saya? Dia tak punya pasal aku, pasal hang hamba aku. Tak boleh kata apa. Dan hamba ni dia tak boleh minta kepada tuan dia gaji. Tuan, saya basuh kuda tuan, saya basuh kereta tuan, saya basuh macam-macam rumah apa semua. Saya nak gaji saya sebulan RM300. Tuan dia kata aku tak bebaskan hang. Dia kata hang tak boleh petikai. Tak boleh petikai yang kata hamba ni. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tuan-tuan? Tuhan nak bagi kat kita syurga pun kita tak boleh petikai. Tuhan nak bagi kat kita api neraka pun kita tak boleh petikai. Pasal apa? Pasal kita hak Allah, kita hamba dia. Tuhan nak buat apa kat kita pun kita tak boleh petikai. Dan kita tak boleh minta upah kepada Tuhan. Ya Allah, hari ini aku semayang 5 waktu ya Allah. Aku semayang berjamaah ya Allah. Jangan lupa Tuhan. Dia duk peringat kat Tuhan macam tu. Dia duk ingat Tuhan ni menentu dia. Jangan lupa Tuhan sebelum nak lena. Tuhan ingat saya mai jemaah 5 kali 20 100 Tuhan kena bagi kat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh nak. Dia minta macam tu. Boleh tak boleh tuan sekalian ikut akal kita? Tak boleh. Pasal hamba hang tak boleh minta. Sehingga kan Nabi SAW pun Nabi kata apa? Nabi kata hampa jangan duk ingat dengan amalan hampa akan masukkan hampa ke dalam syurga. Pasal hamba tak boleh petikai. Sahabat tanya ya Rasulullah, hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat kata, wa iyyaka ya Rasulullah, adakah kamu pun sama ya Rasulullah? Kamu duk buat amalan, kamu duk mangkit tengah malam, kamu duk buat segala-galanya kebaikan apa semua, kamu pun tak boleh minta rahmat, kamu tak boleh masuk syurga kerana amalan kamu kah? Nabi kata, aku pun sama. Jadi pasal apa kita masuk dalam syurga? Pasal apa? Kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Kalau macam tu, Ustaz kami tengok semayang lepas ni, tengok semayang ikut kita. Jadi untuk apa kita ada buat amal ibadah ni? Untuk nak dapat rahmat, untuk nak dapat kasih sayang. Dengan dapat rahmat dan kasih sayang itulah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tuan sekalian? Sebab itulah Tuhan kata, orang yang menjadi hamba dia, orang yang menjadi hamba dia perlu rasa dia tidak ada apa-apa dan dia paling hina di kalangan para manusia. Lagi banyak amal ibadah yang dia buat, lagi dia tak rasa apa. Sebab Tuhan kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kamu melakukan amal ibadah kepada Allah itu melainkan ikhlas. Ikhlas ni asal perkataan akhlasa. Akhlasa ni maksudnya kosong. Lagi hampa semayang, lagi hampa hina. Lagi hampa semayang, lagi hampa tak ada apa di sisi aku. Tuhan kata, yang itulah yang aku paling suka sekali. Entah, pasal kita semayang ni kita tak rasa dah siapa sebelah kita, siapa depan kita, siapa belakang kita. Tapi kalau kita mai ke masjid, kita masih lagi membawa sifat-sifat manusia. Sifat manusia ni apa tuan-tuan? Nak dipuji. Sifat manusia ni apa tuan-tuan sekalian? Nak disanjung. Kita nak ada tempat kita, kita nak ada kasut untuk kita nak letak. Bila kita semayang, parking kita mau ada. Kalau tak ada semua benda tu, jahanam datang kawasan masjid. Dia tibai tuan-tuan sekalian, serembangan pok-pok ni mampu ya. Apa ni parking pun teruk lah, apa aku parking no di belakang Shell no. Dia kata aku nak main, dia kata apalah dia. Tuan-tuan, kita bawa jiwa apa ni? Kalau kita bawa jiwa hamba, kita tak fikir dah semua tu. Pasal apa? Pasal aku nak berjumpa Allah. Aku ni hina. Kemungkinan hampa ni lebih mulia daripada aku. Sifat ni lah yang Allah Ta'ala mau. Pasal itulah penghujung suratil Fajr. Allah Ta'ala kata apa? Kalau ada sifat hamba ni dekat diri kita, kita akan mendapat satu kurniaan ketenangan. Tenang ni maksud apa tuan-tuan? Tuan-tuan kalau orang hina kita, orang mengumpat kita ke belakang, kata Haji tahu dah, Haji duk dengar kuliah malam, Haji tahu dah ada orang duk kata kat Haji,
Kalau dia ada sifat tenang, dia kata apa? Allah, saya ni hina jadi sisi Allah. Nak kata-kata apa? Sifat tu kita mau. Betul sekalian. Tapi kalau tak ada sifat tu, tak ada lagi jiwa hamba tu, tak ada. Tak siapa kata tau. Slow dia tak ada. Tak apalah, dia nak kata-kata, tapi tunjuk main siapa kata. Tu dia nak tahu tu. Dan tak apa haji biar api lah, dia kata tak. Siapa kata? Dia mula tinggi suara dah. Anda nampak tak? Sebab tu Tuhan kata penghujung surah Al-Fajr, Tuhan kata apa? Ya Tuhan, nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mendapat darjah mutmainnah. Macam mana nak dapat mutmainnah tu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu datang kepada aku, kamu nak dapat tenang tu, hampa mai dekat aku, hampa duduk atas dunia aku dalam keadaan hampa redha apa yang jadi kepada hamba. Dan benda ni lah Allah Ta'ala cuba nak buat Nabi SAW. Sebelum daripada Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan, Nabi disucikan daripada sifat-sifat kebergantungan kepada makhluk. Maksud dia apa tuan-tuan? Nabi hilang pak saudara yang selama ni Nabi duduk bergantung dengan dia. Daripada kecil pak saudara dia jaga Nabi. Nama apa pak saudara dia? Abdul Manaf. Abdul Manaf. Kenal Abdul Manaf? Tak kenal Ustaz? Abu Talib kenal? Kenal Abu Talib. Abdul Manaf tu nama kepada Abu Talib tu. Abu Talib tu gelaran dia. Boleh tak? Pak saudara meninggal. Tuan-tuan sekalian, pak saudara meninggal, Nabi seolah-olah macam putus tali. Tu satu. Lepas tu selang pula berapa hari, kata dalam Nurul Yaqin, kata berapa hari, 6 hari lepas tu. Dalam Rahiqil Maktum kata 6 bulan lepas daripada tu, sebelum Isra Mi'raj. Isteri pula Khadijah pula. Yang ni pasang. Yang ni tak ada tuan-tuan sekalian. Kita sendiri pun tengah duk ada orang duk gerak mangkit waktu sembahyang subuh, tiba-tiba tu kata dia tak ada ni raya Cina, dia pergi rumah anak kita di Johor 2 minggu. 2 minggu dia pergi Johor tuan sekalian. Tak main ke masjid dah. Pasal apa? Tak pergi subuh. Bini tak ada nak gerak. Kata haji, lama tak nampak ni, 2 minggu tak nampak dia dah ni. 2 minggu bini tak ada siapa gerak dia dah. Lepas tu 2 minggu tu lah singki tersumbat. Pasal apa? Tak basuh pinggan. 2 minggu tu lah tuan-tuan sekalian, mula-mula tu duk nampak naik motor sendiri, lalah kali pergi ambil motor orang. Tak tahu jadi ke mana, tak tahu dia bawa balik motor orang. Lepas tu seminggu lepas tu pula duk nampak dah duk jalan seorang-seorang motor, tak tahu pasal mana. Dia kata aku tak kunci tak mana. Lalu bini duk peringat kunci, dia tak ada aku tak mana tau. Jadi duk main jalan kaki seorang-seorang, tak apa lagi boleh jalan kaki. Lah kali tuan-tuan sekalian, duduk lepas tu nak sampai ke 2 minggu tu, haduk pakai kasut di kaki, dia pergi galas pun di telinga. Tak tahu, jadi tak tahu hala ke mana tu. Lepas tu pipuh di siku pula dia jadi dulu tu. Kata pasal apa tu haji jauh jadi pelik kan dia. Dia kata bini tak ada kata. Yang tu baru bini pergi rumah anak 2 minggu. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Sifat kebergantungan tu lah Tuhan nak buang daripada sifat Nabi Muhammad. Muhammad jangan duk bergantung kat manusia. Lepas tu pula dalam waktu yang sama Allah Ta'ala suruh pula Nabi SAW pergi ke Taif pula. Hikmah pergi ke Taif pasal apa? Pasal di Bani Taif itu ada golongan Bani Sa'diyah, adik-beradik cukup ramai di sana. Adik-beradik di kalangan Khadijah, adik-beradik di kalangan Nabi SAW. Ramai di sana. Nabi pi tu korang-korang hak ramai ni, korang-korang hak ramai ni boleh terima dakwah Nabi. Nabi duk azab macam tu. Tiba-tiba bila Nabi pi dengan Zaid bin Harisah, Syekh Abdul Rahman Safiur Rahman Mubarak Furi sebut dalam Rahiqil Maktum. Pi tuan-tuan sekalian duk pi nego dengan Bani Saqif di sana, dengan Bani Sa'diyah di sana. Depa tak terima dakwah Nabi. Depa baling batu lah, depa baling apa pun. Apa hikmah dia tuan-tuan? Nak cerita kata apa? Kadang-kadang dalam kita nak buat benda baik, adik-beradik ni pun kadang-kadang bukan pendukung kuat pun. Yang tu je. Adik-beradik tu kan ambil nama ya. Kan kita jumpa di harian hartapah ke apa ke, duduk lah, duduk Padang Lalang. Duduk Padang Lalang. Saya biasa semayang masjid tu, kawan ibu kata, ya ke? Tahu tak kata dia abang kan? Tahu tak kata pada matu imam masjid tu, coba tu imam lah. Tu imam tu abang saya. Abang tu abang. Ya ke? Selalu kami masjid tu. Tu imam dia, tapi saya jangan pergi lah. Kadang-kadang macam tu. Minta maaf sebut lah. Kan? Saja buat contoh ya. Macam tu. Tak ada pertolongan pun. Bila duk tolong tak ada. Tuan sekalian, adik-beradik ni ramai-ramai. Hak follow alhamdulillah lah. Kemungkinan ada macam tu. Sama. Dan yang kedua tuan-tuan,
Kadang-kadang dakwah kita ni jangan kita mengharapkan yang ramai. Allah Ta'ala mendatangkan yang sedikit, hak sedikit tu kalau boleh istiqamah itu lebih baik. Seperti mana yang jadi dekat Nabi didatangkan Adas selepas daripada peristiwa di Taif itu. Adas itulah yang memeluk Islam. Seorang pun kira jadi, seorang pun dah percaya kepada Muhammad. Itulah menjadi yang kata apa, pemujuk hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hamba tadi ni Tuhan kata apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hampa redha apa yang aku bagi ke hampa, hampa akan mendapat mardiyah, keredaan daripada aku. Nak redha tu macam mana? Tuhan kata, fadkhuli fi ibadi. Kalau hampa nak redha, hampa masuk dalam golongan hamba aku. Bila dah hamba duduk dalam golongan hamba aku, tak ada benda apa yang memisahkan aku dengan hamba. Maknanya rahmat aku ke atas hamba, fadkhuli jannati, masuklah hamba ke dalam syurga. Boleh faham tak sekalian? Yang tu hamba tu. Kalau kita jadi hamba Allah, tak ada apa kat kita ni. Kita nak kata kat orang pun kata depa, kadang-kadang bila main sifat yang macam tu kat kita, ada sifat hamba. Kita tengok orang atas semayang, kita takkan bersangka buruk dekat dia. Orang kata, Haji, tengok Haji, bapak neraka Haji. Orang tahu mulut kasar kita ni, bapak neraka, nak keluar pergi mana tu? Jangan kata macam tu. Mereka mungkin tak semayang di masjid kita, mereka semayang di masjid lain. Apa Haji semayang, apa duk tengok, duk melepak tu. Mereka mungkin jamak, kata, mereka kita tak tahu main daripada mana, kan? Dia jadi begitu. Dan kadang-kadang, tuan-tuan, kita merasakan yang orang lain tu lebih mulia daripada kita. Macam tu. Kita bukan rasa kita lebih mulia daripada orang lebih mulia daripada kita. Dan benda inilah yang dirasai oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Nabi sebut, Nabi kata ramai, Nabi kata yang akan masuk ke dalam syurga melainkan dia. Maka Umar dengar Allahu Akbar. Dia tu Umar kata, aku ke orang tu, Allahu Akbar. Dan nampaklah kan, kita kalau duduk orang tua agak-agak kita dah bukan aku pun, rasa jiran aku dah, pasal dia ni bukan kaki sembahyang, Jumaat tak nak rumah tu kita tu, aku lepas kot. Ada sifat yang macam tu tidak termasuk dalam hamba Allah. Okey, baik. Lepas tu perkataan hamba baru dua perkataan ni dekat buku 9 dah. Kalau nak habis innahu huwas samiul basir ni tuan-tuan sekalian, saya rasa sampai pagi esok kot. Tambah faham yang tu pun kira okey lah. Faham dua tu pun kira cantik. Satu lagi perkataan hamba ni nak abang-abang tuan-tuan sekalian. Yang satu tadi roh dan jasad. Yang kedua, tingkat paling tinggi di sisi Allah adalah hamba. Kan? Kalau kita tengok hamba, hierarki dia di sisi manusia paling rendah. Sebab itulah ketika mana Allah Ta'ala bawa abdun, bawa hamba, ada misi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu apa tuan-tuan? Tuhan nak bagi penghujung dia tu abdi, Tuhan nak bagi ibadah. Semayang itulah sebagai pelengkap kepada hamba ni. Bila kamu dapat semayang ni, dalam semayang inilah yang akan menjadikan kamu sifat hamba yang lebih terserlah. Pasal apa? Pasal dalam semayang ni tuan-tuan, kita boleh duduk dengan orang yang tak ada apa sebelah kita. Kita boleh duduk dengan orang tak ada pangkat sebelah kita. Kita ada pangkat, dia tak ada pangkat, boleh semayang sebelah dia. Dan dengan semayang ni lah tuan-tuan, kita boleh duduk satu semayang dengan orang yang keturunan mulia, raja ke apa, boleh semayang sekali. Mana ada kita dengar-dengar Gubernur kata nak main rasmi masjid tuan-tuan, kalau tak rasmi lagi lah. Tapi Gubernur nak main tu waktu Jumaat. Jadi kita buat sembahyang Jumaat pertama untuk orang Padang Lalang dulu, Jumaat kedua untuk Gubernur dan konco-konco dia. Ada kalau betul? Tak ada. Maknanya sembahyang sekali. Pasal apa kita kata buat tak boleh sekali? Mana boleh boleh sekali? Hampa siapa? Kita marhai buat begitu. Jadi Gubernur dengan konco-konco dia, depa ni tinggi punya, depa martabat ada tinggi. Ada kan macam tu tuan-tuan? Tak ada. Kan, tuan-tuan jangan duk report pula kan. Bukan saya kenal, Ustaz Azam dia kenal kan, Jawatan Kuasa dia kenal. Nak maklum, bukan kata dia, hal lain pun sama lah kan. Nampak tuan sekalian? Lepas tu pula dalam semayang ni, di mana tempat paling mulia bagi kita? Wajah kita. Dengan wajah kita Tuhan nak ajak ni. Pasal apa? Pasal wajah inilah yang tergambar semua, orang kata apa, semua pandangan orang pada wajah lah. Nak tengok dia ni sombong tak sombong, orang tengok tak mana tuan-tuan? Tengok di muka.
Betul tak Dik? Pasal itulah dalam ibadah kita waktu kita ambil semayang, di antara hikmah dia tak boleh cari logik akal. Hikmah dia pasal apa? Kalau kita batal semayang, kita basuh muka. Sedangkan yang membatalkan yang semayang tu bukan muka, tetapi apa dia tuan-tuan? Sebut kasar pula sebut ni kan. Tuan-tuan tahulah kentut tu keluar daripada mana nak sebut tu kan. Tuan-tuan ambil yang semayang. Kalau kata logik akal ni, kita kentut tu menggunakan ponggong bahasa orang Putrajaya. Nampak lembut sikit. Waktu tuan-tuan ambil yang semayang, tuan-tuan pomok, tuan-tuan basuh muka, tuan-tuan basuh tangan, kepala, kaki apa semua. Ponggong bila basuh? Itu soalan dia tu. Adakah dia pergi angkat bungkong, pibur dalam polah ke apa, adakah dia pergi rendam dalam polah ke ada? Tuan sekalian. Kata Haji, kenapa buat lagu tu? Dia kata, hang pun tak erti ya. Dia kata, yang batal yang semayang, yang kentut ni bukan muka. Dia kata, ponggong. Oh sungguh juga kawan ni pun dia pun pergi angkat bungkong sekali, pibur dalam polah. Dua orang. Jadi pok-pok bungkong juga dua orang lain. Contoh gitu. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tak bagi macam tu. Sebab benda ni bukan boleh dijangkau daripada logik akal. Yang ni yang kata ta'abudiyah, benda yang sami'na wa ata'na. Jadi apa tuan-tuan sekalian? Yang basuh muka, pasal apa? Pasal basuh muka, di muka inilah menjadi tempat nilaian orang. Orang nak tengok tuan-tuan sombong tak sombong? Orang tengok pungkong kan tengok muka? Kata tengok pungkong dia sombong. Ada kalau gitu? Tak ada. Orang tengok muka. Hang tengok muka dia, kita senyum kat dia, dia buat muka, ya Allah. Aku geram tengok dia tengok kita atas bawah. Dia buat macam tu. Di muka lah tuan-tuan sekalian. Jadi di muka ni Tuhan suruh kita basuh. Nak apa? Muka, hang jangan sombong sangat. Pasal hang akan duduk di tempat yang hina. Di mana tempat hina? Tempat pijak kita ni. Hang nak sombong apa? Hang tu hamba saja. Tuhan nak peringat kita yang tu. Allahu Akbar. Boleh faham dah tuan-tuan? Lepas ni jangan duk rasa hebat. Kata saya lepas ni saya tak sujud dah dekat lantai ni, saya duk sujud atas kerusi. Pasal apa? Saya ada datuk dia tak. Saya PJK punya geng. Saya ni apa macam-macam. Tak ada. Terus kan hang tahu juga. Allahu Akbar. Itu yang kata hamba ni. Lepas tu yang ketiga, Tuhan nak abang-abang. Pasal apa Tuhan tak guna Nabi Muhammad? Sebab apa Tuhan tak guna Rasul? Pasal apa Tuhan tak guna Nabi? Pasal apa Tuhan tak guna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan? Asra bi Muhammadin, asra bi nabiyhi, asra bi abdihi. Tuhan guna abdul. Pasal apa? Sebab Tuhan abang. Semua yang kata hamba ni, dia juga akan dapat untuk mendekati aku. Tuhan kata. Lepas tu sekalian, kalau kita kata, kalau Tuhan sebut bi rasulihi, rasul, kita akan kata yang boleh dekat dengan Allah Rasul. Pasal Rasul dekat, kita ni hamba nak pijau tak mana. Nampak tak? Yang boleh dekat tak apalah Nabi Muhammad. Pasal apa? Dia Nabi pun, kita ni bukan Nabi kan. Jadi payah lah dekat tengah malam tu, payah tak mangkit pun tak apa, bagi Nabi sudah. Sebab apa Nabi ni dekat dengan Tuhan. Tuhan nak buang stigma yang macam tu. Pasal apa? Tidak Muhammad. Perkataan Muhammad, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Kita kata, Nabi Muhammad orang Arab, kita ni orang Padang Lalang kan. Jadi orang Arab ni mereka tahu Quran apa semua, jadi patut padan lah mereka dekat dengan Tuhan. Lebih macam tu. Tak, Tuhan nak abang kata tak. Hampa semua hamba di hadapan aku. Siapa yang betul-betul nak kepada aku, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau hamba betul-betul mau, aku buka jalan bagi kat hamba. Aku tak kira siapa, la arabi wala ajami illa bitaqwa. Aku tak kira hamba ajam ke, hamba orang Arab ke, melainkan takwa. Betul-betul hamba berusaha nak dekat kepada aku, mai kepada aku. Maknanya aku tidak memilih bulu. Aku tak tengok siapa pun hamba. Hamba adalah hamba-hamba aku. Sebab tu Tuhan kata apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba aku, Tuhan panggil dengan perkataan hamba. Kan? Yang berputus asa dengan diri hamba. Maksud dia apa? Kita ni hamba, kita tak ada apa. Tuhan kata dah. Hamba berasa hamba lah. Aku paling dekat kepada hamba. Mailah kepada aku. Jangan berputus asa. Pasal apa? Rahmat aku. La tayasu min rahmatillah. Janganlah hamba berputus asa dengan rahmat aku, sebab rahmat aku amat luas kepada hamba.
Okey, baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Boleh tuan? Jadi perkataan tadi ni subhana satu. Kita ulang sikit-sikit. Subhana maksudnya ini semua kerja Tuhan. Bila kerja Tuhan, macam-macam benda dia boleh buat. Lepas tu Tuhan sebut asra, perjalanan pada waktu malam. Dia yang bawa Nabi Muhammad jalan. Okey. Yang ketiga, bi'abdihi, perkataan hamba ke atas Nabi Muhammad. Apa maksud perkataan hamba tu? Kan dia ada 3 maksud. Satu, roh dengan jasad. Yang kedua, Tuhan nak suruh kita jadi hamba. Dan yang ketiga, nak apa tuan-tuan, semua orang kalau boleh jadi hamba, mereka akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lepas tu Tuhan kata apa? Tuhan kata lailan, pada waktu malam. Kan, untuk nak kuat lagi jiwa hamba sebagai hamba ni tuan-tuan sekalian, malam adalah tempat seorang hamba munajat kepada Allah. Wa ja'alna al-laila libasa, Tuhan jadi malam sebagai penutup, sebagai pakaian kepada kamu. Kalau kita nak jadi hamba di siang hari tuan-tuan sekalian, kemungkinan orang tengok kita, jadi kita tak boleh nak jadi. Pasal orang akan puji kita dan kita pun main satu riak, satu macam. Pasal orang tengok kita. Tapi kalau malam tak ada siapa tengok. Pasal tu Nabi SAW dia sebut apa? Nabi kata di antara doa yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah orang yang qiyamul lail wan nasu niyam, orang yang bangun tengah malam dan manusia waktu itu tidur. Itu 2 syarat tu. Bangun tengah malam dan orang tidur, bukan bangun menyebabkan orang tak boleh tidur. Ada juga dia mangkit, dia buat tasbih kifarah tu tuan-tuan sekalian, sampai bukan kata ni anak bini nak jiran sebelah tak boleh tidur. Dia kata tu Haji Kepiah Longgak ni mangkit lah. Hang tengok tu dia tu zikirmu najak lagu tu nya tu nasyid pukul 4 pagi. Dia nak abang kata apa ni mangkit. Jangan macam tu. Kita seorang, kita buatlah kita seorang, kita dengan Allah. Hatta sampai isteri kita pun tak tahu betul sekalian. Ni kita ni mangkit ni bunyi dalam bilik air mandi lah, bunyi macam-macam. Kan lepas tu kita semayang terus sampai bini tak boleh nak tidur, anak-anak tak boleh nak tidur. Dia bukan masuk subuh lagi, sebelum subuh kita buatlah, angkat tangan. Sebab tu Tuhan kata ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, di tengah malam. Hampa berdoa tu dalam keadaan tadarru'. Tadarru' ni apa? Hampa khusyuk betul-betul doa. Khufyah ni khafif, benda yang khafi, benda yang slow, yang orang tak nampak. Lagi slow hampa minta kepada Allah, lagi Tuhan dengar. Kan kita minta, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Kan minta slow. Macam kita boleh kata, aku slow ni Tuhan dengar tau. Tuhan dengar. Lagi slow, lagi Tuhan dengar. Lidah tu sekalian, Allahu Akbar. Kita berzikir tu habis semua orang tak boleh tidur. Masya Allah, tabarakallah. Malam, sebab itulah disebut perjalanan pada waktu malam. Bila malam kita buat, Allah Ta'ala dengan kita, dan dia akan meninggalkan sifat-sifat yang boleh merosakkan perhambaan ataupun ciri-ciri seorang hamba. Tentu boleh ikut lagi kan? Boleh lagi? Okay? Bismillah. Kita pun tidak pukul 9, 10 insyaAllah boleh nak? Okay. InsyaAllah nak? Tak boleh tak apa tuan angkat tangan saya pun itu ya. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Sikit lagi saya nak sebut kepada tuan-tuan. Lepas tu pula hikmah Allah Taala menjadikan minal masjid. Perkataan lailan itu, satu lagi lailan. Tadi saya dah sebut dah, asra tu memang bermaksud perjalanan pada waktu malam. Tapi pasal apa Allah Ta'ala pergi letak satu lagi zaraf zaman, lailan dalam bahasa Arab kita zaraf zaman. Perkataan lailan pada waktu malam tu pasal apa? Maknanya 2 kali, benda tu redundant, benda tu 2 kali Tuhan sebut. Kan kita tuan-tuan sekalian, orang kata Haji nak pergi Mekah naik kapal pergi apa? Orang kata naik kapal malam. Lepas Isya. Dia sebut itulah, naik kapal lepas Isya. Jadi kita, ada orang tanya lepas Isya je, malam ke siang? Ada orang tanya betul? Orang tak tanya dah. Kata saya pergi Mekah Korban ni, nak tolak Korban ni, dia nak bawa, selalunya bawa turun lah kot, kan? Daripada rumah ni nak bawa turun ke Korban ni nak abang Datuk Imam, Datuk Bilal apa semua nak suruh azan apa semua nak bawa turun. Padahal dia turun sendiri, bukan bawa turun angkat bawa turun pun, kan? Jadi kata turun lepas Isya.
Pansya korba lah. Kita tengok tu, pansya korba lah. Tak nak pergi 9.30 tu. 9.30 lah. Tak boleh saya kerja. Haji pun cikgu. Lah 9.30 pagi. 9.30 pagi. Orang kata lepas Isya lah. Lepas Isya korba. Malam lah. Malam. Tak ada orang sebut. Saya nak turun haji, tuan-tuan, aku ada buat pengumuman, tuan-tuan. Saya nak turun haji lepas Isya malam. Ada kalau tu? Lepas Isya dan lepas Isya tu adalah malam. Kan? Orang kata dia tak ada pergi haji lagi. Orang kata dia jadi pelik dah. Sekali pergi haji tu tak nampak Kaabah pula mampu lah dia ni. Di sini pun pelik lah. Tuan-tuan, dalam ayat ni saya sebut kat tuan-tuan tadi, perkataan Sarah itu perjalanan pada waktu malam. Pasal apa Tuhan pergi bubuh lagi lailan juga di situ? Maknanya dua lah. Tuhan kata aku memperjalankan akan hamba aku, aku memperjalankan malam pada hamba aku pada waktu malam. Maknanya dua kali. Untuk apa Tuhan sebut dua kali malam tu? Dah memang perjalanan waktu malam tu malam dah. Tuhan sebut pula lailan, malam pula. Pasal apa? Yang ni yang dibahaskan oleh para ulama tu. Antara dia apa? Syekh Profesor Dr. Quraisy Shihab dan tafsir Al-Misbah. Dia juga petik tafsiran daripada Al-Biqai. Dia juga petik tafsiran daripada Syarqawi juga. Disebut kata apa? Tuhan letak perkataan zaraf di situ, lailan di situ, bukan nak tunjuk kata satu malam, tetapi sedikit daripada malam. Maknanya sikit daripada malam. Sebab ada riwayat kata apa? Nabi SAW ketika mana Nabi dibawa oleh Jibril alaihissalam, dibawa di rumah Ummu Hani. Waktu tu Nabi tengah duduk di rumah Ummu Hani. Jadi Jibril bawa Nabi Muhammad. Bila hantar balik selepas daripada Mi'raj, hantar balik Nabi Muhammad pergi duduk pula tang. Nabi Muhammad duduk tang tu, Nabi Muhammad terasa tempat yang dia duduk itu masih lagi panas. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan duduk dalam masjid ni, kita bangkit pergi berjalan, pergi beli ayam, mai balik, mai duduk balik tempat kita. Kita pegang tempat duduk kita, panas ke sejuk? Kalau panas maknanya kita keluar 2 jam lah di luar. Kan kita keluar pergi beli ayam, keluar dulu relax, ustaz habis ceramah apa, pergi beli kurma ke apa, dah kat luar tu dia masuk pula. Tapi kalau kita keluar jalan, kita puji, kita duduk pegang-pegang, weh panas lagi. Itulah yang dikatakan maknanya tempoh Nabi di Isra dan Nabi di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan sampai satu malam, bukan sampai sebahagian daripada malam, hanya sedikit daripada malam. Kan? Qalil minal lail, iaitu sikit daripada malam. Itulah perkataan laila di situ. Okey, baik. Lepas tu tuan-tuan sekalian, 5 minit lagi. Minal masjidil haram. Okey. Daripada masjid ke masjid. Pasal Allah Taala guna perkataan masjid. Masjid ni dia adalah salah satu tempat untuk kita beribadah. Dalam bahasa Arab dia kata ma'bad, ismul makan. Ismul makan ni, isim tempat ni maksud dia apa? Tempat ibadat. Orang Kristian ibadat di gereja, orang Yahudi di sinagoga, orang Hindu apa semua di kuil. Kita di masjid. Sedangkan ibadah kita, masjid tu maksud dia adalah tempat sujud. Sedangkan ibadah kita ni mempunyai perbuatan-perbuatan, bukan hanya sujud. Dia ada berdiri. Kalau berdiri disebut sebagai qiyam. Kalau tempat berdiri dalam bahasa Arab disebut sebagai maqam. Kerana itulah maqam Ibrahim. Tuan-tuan kata kita duk pusing Kaabah, lepas tu dia ada Hijr Ismail, lepas tu tang tu maqam Ibrahim, apa semua ni. Balik rumah abang dah kata saya pergi ke maqam Ibrahim, tak ada nak bagi salam kat Nabi Ibrahim. Pasal apa? Kubur dia kata tu. Siapa kata kubur Nabi Ibrahim duk datang tu? Maqam ni maksud apa? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika mana dia membina Kaabah bersama dengan Nabi Ismail. Tapi kita duk panggil maqam. Boleh faham tuan sekalian? Kan? Maqam tu maksud berdiri, tempat berdiri. Jadi boleh juga masjid ni dipanggil sebagai maqam. Pasal dalam ibadah kita semayang ada berdiri lah. Ada. Tapi tak kata tuan nak tukar nama esok pergi ke Jabatan Agama pula. Tak, kami lepas dengar Ustaz Luqman sebut kami nak tukar Masjid As-Salam kepada Maqam As-Salam. Boleh. Tukar Maqam As-Salam, orang tak main lah. Orang kata tu dia maqam, dia sudah bina di masjid. Satu. Lepas tu dalam semayang kita ada disebut sebagai lepas berdiri rokok. Betul tak tuan sekalian? Tempat rokok ni kalau ismul makan tambah mim lepas pada tu disebut sebagai marka'u.
Markah ni rokok, tempat rokok. Maknanya kita masuk dalam masjid, kita hanya rokok aja. Habis-habis rokok kita balik keluar. Nama dia markah, mim roka ain, markah. Dia bukan mangkah. Mangkah orang Pulau Pinang ni duk guna selalu lah. Lah takut pak, saya pun kenal lagu tu. Kata Ustaz Mangkang tu tak panggil Ustaz Mangkang pula. Dia dalam banyak-banyak ceramah ni dia dengar tang tu. Dia kata cantik perkataan ni, cantik kau Ustaz ni. Dia kata, hang tahu tak dia balun sampai pukul berapa malam tu? Dia kira dia marah tu ya. Apa tak panggil Ustaz Mangkang tu? Mangkang ni bahasa kita nampak macam kasar, tapi dia letakkan kepada buah durian yang keras. Yang tu ya. Betul tak? Adakah perkataan yang lain kan? Lainlah kalau mal'un kan, mal'un tak boleh dah pasal itu mal'unun, iaitu maf'ul. Mal'un ni apa? Yang dilaknat. Tapi yang tu kita guna. So pedia ni mutu mata tak lembu. Mal'un tu kita sebut. Tak kenal lah tu pasal dilaknat. Boleh faham tak? Jadi adakah hanya tempat untuk kita rokok di masjid ni? Tidak. Dan juga sujud masjid. Kita duduk, asal perkataan jalasa. Kalau tempat duduk disebut sebagai majlis. Tapi pasal apa Allah Ta'ala guna perkataan masjid? Itu soalannya tu. Pasal apa tak ambil maqam? Pasal apa tak ambil markah? Pasal apa tak ambil majlis? Sedangkan semua ibadah tu kita dah buat. Perkataan sujud ini bermaksud apa tuan-tuan? Bermaksud yang pertama, hina satu. Kehinaan, kehambaan kita kepada Allah. Yang kedua, sujud bermaksud taat. Tunduk, ta'ah, taat. Dan juga sujud juga bermaksud menghilangkan perasaan ananiyah dan mendatangkan perasaan jama'iyah. Ananiyah ni maksud apa? Sifat keakuan. Kan? Bila sebut kata masjid, masjid ni bukan hak kita. Bukan hak jawatan kuasa, bukan hak keturunan. Walaupun kata assalam ni kita tanya haji. Kita tanya Haji Ramli, jadi assalam ni memang dia kata Ustaz, dulu ni keturunan assalam ni bapa ni kata ni. Haji Salam apa ni dia lah keturunan dia apa semua. So masjid ni masjid dia lah. Kan okey masjid dia. So macam mana? Tu kami tak boleh buat apa. Atabih itu dah. Sebab Tuhan kata apa? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Tuhan kata ingatlah masjid ni bukan hak perseorangan, tapi masjid ni kepunyaan Allah. Sebab tu fala tad'u ma'allahi ahada. Kan Jalaluddin Jalalain dalam tafsir Jalalain dia kata apa? Dia kata bila kita duduk dalam masjid, kita kena mendapat kesepakatan kita tak boleh jadikan masjid ni sebagai masjid kita. Tu Syekh Jalaluddin kita duduk ngaji tafsir Jalalain tu. Tuan-tuan, kalau macam tu kacau kita. Orang nak bagi wakaf. Ni setiap tiang ni tuan-tuan, orang berlainan. Dari tadi tiang depan ni saya nak wakaf. Kalau boleh tiang ni buat color lain sikit sebab saya akan color lain. Mampu kita ikut buat tiang color merah. Betul hak belakang pula dari tadi saya nak wakaf tiang tu tapi saya tak mau color merah. Pasal color merah bukan geng saya. Saya nak buat color apa? Saya nak buat color hitam sebab saya parti kicapnya kan. Buat color hitam, buat color biru, buat color merah, buat color koko, buat color lain kali cacam merbah masjid kita. Cacam merbah bebe. Tuhan tak mau macam tu. Ini masjid. Kalau masjid, hampa kena ada sifat jama'iyah, bukan sifat ananiyah. Allahu Akbar. Boleh? Entah sekalian. Baik, kata Ustaz ni duk hurai pergi buat mana ni? Kami ni tadi dia apa nak faham cerita Isra ni lah kali jadi tak faham. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Minal Masjidil Haram. Al-Haram ni saya tak mau hurai panjang-panjang, tuan-tuan pun tahu dah perkataan haram yang dihormati. Iaitulah Masjidil Haram, iaitulah di Mekah no. Cuma orang Arab sana taksi dia akan kata haram. Tuan-tuan jangan duk panggil Kaabah, tahu lah Kaabah turun maktab tu kan ada taksi putih tu tak kira lah Bangla ke Rohingya kan dia suar tangan haj, dia panggil haj, haram dia kata begitu. Dia kata haram dia. Aku baru turun panggil aku haram, tak pasal aku nak pukul kaki ambil belah aku marah. Lepas tu tanya orang Kaabah dia tanya lagu tu kau tu tak haram, dia ni pun sekali dua haram kat aku pasal apa dia kali tak jumpa Kaabah kan mayang di hotel masjid ni ada hotel maktab dia sebut haram tu maksud apa? Masjidil Haram lah tu kan. Tapi sana dia tak panggil lah Kaabah, tak panggil lah Mekah ke apa ke kan. Kalau panggil Mekah maknanya yang menjadi pemandu taksi itu orang Padang Lalang kan. Dia turun Haji Mekah
cantik. Orang mana? Orang Padang Lalang sebelah masjid. Oh ya ke ada Mekah lama? Belum lama dah. Yalah. Kena ya. Baik. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Pergi ke sana 1500. Tuan-tuan, apa hikmah di Masjidil Aqsa ni? Antara dia, Allah Ta'ala nak sebut hikmah Masjidil Aqsa ni banyak. Sampai sekarang ni tuan-tuan masih terasa lagi kekuatan dia. Yang pertama, Masjidil Aqsa tu adalah tempat kiblat mula-mula umat Islam. Satu. Dan yang kedua, saya sebut Masjidil Aqsa itu nak membenarkan perjalanan Isra. Isra maknanya perjalanan Isra tu. Bila pergi ke situ, Nabi Muhammad dia boleh cerita tentang Masjidil Aqsa kepada orang. Jadi ada di kalangan orang-orang Mekah ni yang mereka ni businessman. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata, aku ketika mana aku turun daripada dimi'rajkan oleh Allah, fa'iztu bi amri, aku berasa berat sangat, aku berasa stres, aku berasa tertekan. Pasal apa? Pasal wa'ariftu anna nasa mukadzibiyya, pasal aku tahu benda yang aku nak cerita dekat manusia depa takkan boleh terima. Ni cerita Isra Mi'raj ni tak boleh terima apa-apa ni. Aku takut macam tu berat. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, famarra aduwullah, tiba-tiba famarra aduwullah Abu Jahlin faja'a hatta jalasa ilaih. Tiba-tiba yang Tuhan dia nak bagi jalan tuan-tuan sekalian. Nabi duk fikir macam mana aku nak abang kat depa. Aku nak mula daripada mana? Kalau zaman lah mudah. Kan? Dia boleh mula daripada WhatsApp beradik, daripada dia beradik pergi kat orang lain boleh. WhatsApp group dia tembak macam tu aja. Daripada poster kita boleh putus state pergi pelekat apa semua kat rumah orang, pelekat lari gitu. Takut lagi tu orang buka pintu. Ya yang pergi pelekat di pintu rumah dia pasal apa? Kan? Jadi Allah ni macam-macam jalan. Dulu nak cerita macam mana tuan-tuan? Nak panggil semua orang ni. Nak panggil pula, betul nak abang pula ni tuan-tuan. Semalam saya diisrakan. Daripada Isra daripada mana ni Muhammad ni? Tak daripada ni Mekah pergi ke Palestin. Lepas tu pagi ni balik main dah kah? Balik main. Muhammad nak mohong betul padan. Ayat tu kalau orang Padang Lalang. Nak mohong betul padan dah. Dia kata teruk sangat. Dia kata awak ingat kami betarati betaratu ke? Ayat macam tu lebih kurang tuan-tuan. Jadi Muhammad dia takut, Nabi takut macam tu. Tiba-tiba tuan-tuan yang kata Abu Jahal ni, kan waktu tu pagi sebelum subuh, Abu Jahal ni dia lalu celah tu. Abu Jahal memang jenis mangkir awal walaupun dia tak sembahyang subuh. Kan? Jadi kalau kita tak sembahyang subuh mangkir lambat, lebih teruk dia Abu Jahal lah. Yang tu ya. Dia mangkir awal. So bila dia mangkir awal, dia jumpa Nabi Muhammad. Bila dia jumpa, dia tanya Nabi Muhammad. Dia kata, ya Muhammad, hal kana min syai'. Dia kata, Muhammad, ada cerita bagi-bagi ke? Dia tanya tu kal musta'zi. Maksud dia istihza. Dia tanya tu macam dia nak beli Muhammad. Dia kata, Muhammad ni ada cerita bagus ke? Abang main pasal apa? Memang Abu Jahal menjadi musuh utama kepada Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad sudah cerita kepada dia, semalam aku diisrakan, dia tanya daripada mana ke mana, Nabi habaq sekian-sekian apa semua. Dia kata cantik. Dia kata aku duk tunggu hak ni lama dah. Dia kata yang ni bola tanggung. Yang ni di antara Thailand dengan Malaysia punya main takraw STL. Dia kata angkat bola kau tu lipat. Hang pasti kena punya kali ni Muhammad. Lah ni Muhammad, aku akan anjurkan satu forum. Itu bahasa saya lah. Aku bagi kat hang satu forum, semua tauliah apa semua nanti aku aja, permit polis pun nanti aku akan bagi. Yang tu saya sebut. Tapi tuan-tuan kata, ustaz saja nak tanya tauliah zaman tu ada ke? Hang mampu saya. Permit apa semua aku aja apa semua, hang ceramah tu dah Muhammad. Nabi Muhammad orang luhur dia dengar Allahu Akbar. Hak ni lah yang aku duk mu'tazilan hazinan. Aku duk rasa takut, aku duk rasa bimbang. Rupanya Tuhan buka jalan kepada orang-orang yang duk lawan agama ni. Rupanya secara tidak langsung mereka membantu agama. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kan orang yang nak buat dan maya kepada agama ni, mereka ada rancang satu rancangan jahat. Rupanya Tuhan pun rancang rancangan jahat untuk mereka juga. Dan sebaik-baik perancangan ada rancangan Allah. Boleh faham tuan sekalian? Orang main ke masjid kita, orang nak pederai tabung kita duduk di luar. Dia buat main dengan mak kita kan, buat main dengan apa semua, main bawa balik.
Kita kata tu dia perancangan mereka tu, mereka ambil wayar tak mana, mak kita tak mana apa semua. Oleh kerana kawan tu pergi balas yang kata tabung tu, dan tabung tu pun kita dah fikir lama dah macam mana tabung ni nak buang ni dengan konkrit apa semua, duit tak ada apa tu, lubang betul-betul. Tapi kawan tu pergi balas tabung kosong. Tuan nampak tak? Dia bubuh dengan kereta van, dia menyenyek punya habis, dia kata kali ni aku jutawan lah, belah. Rupanya habuk ini. Oleh kerana dia pergi balas tabung tu tuan-tuan. Lah kali masjid pun alhamdulillah, oleh kerana kita pun tabung, kita tak tahu syekh mana sudah duk sapu tabung kita. Jadi tiang ni kita akan buat tiang konkrit apa semua. Duit map tabung talu mereka kita. Terus kata, okey kami nak bagi wakaf untuk buat tiang. Tabung tadi boleh kat syekh van sengit tadi. Tuan nampak tak? Perancangan jahat ditukar oleh Allah menjadi bagus. Saya dah jawab ni 5 minit ni kan. Tuan-tuan pun saya pun pasal mata tuan-tuan ada usaha saya, usaha jam, usaha dia tengok jam dinding. Betul ke jam aku dengan dinding ni? Jadi usaha dah 5 minit lagi. Kan dia pun lagu duk tengok tu, dia lagu duk angkat tinggi sikit kat saya nak pergi, saya tengok, saya nampak bukan tak nampak, duk ni nampak semua. Kan? Allah, tapi tak tahu nak berhenti tak mana tahu kan. Tu dia nak main dah tak main. Duk Putrajaya tu pun jauh kan. Allahu Akbar. Baik, muslimin dan muslimat terhormati Allah. Nak habis hadis sikit lagi. Bila Nabi SAW, Nabi pun dah panggil golongan Ka'ab Bani Ka'ab bin Lu'ay dipanggil oleh Abu Jahal. Abu Jahal panggil tuan-tuan sekalian, panggil semua main. Jadi tuan-tuan dalam hadis ni kata apa? Semua pakat datang. Wajauna hatta jalasu ilaihima. Semua pakat main. Duduk depan tu, Abu Jahal dibuh satu meja, dia sebagai moderator. Lepas tu Nabi Muhammad di tepi pula. Allah, hak main tu ada dua pasal. Satu, dia nak tahu apa cerita Nabi Muhammad ni. Yang kedua, dia pun pelik. Macam mana Abu Jahal tu jadi pahyid Nabi Muhammad ni? Sebelum ni hang duk lawan sakan, tiba-tiba hang duk pergi angkat poster Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad bagi apa ke hang ni? Bagi kain cap gajah duduk ke apa ke? Tiba-tiba duk jadi geng dia pula, duk panggil hamba jangan lupa mai ni cerita bagus dengan Nabi Muhammad nak ceramah ke hamba. Depa pun terkejut, bapa haram ni. Abu Jahal ni biar betul. Nabi Muhammad duk ceramah, dia duk lawan, tiba-tiba kali ni dia pula duk pergi sampai poster Muhammad lah apa ni, apa pasal dia nak tahu cerita tu. Dan pakak main berdoa. Bila main berdoa ni, Abu Jahal pun kata, okey Muhammad, mereka semua dah ada, silakan hang cerita macam mana hang cerita kat aku sebiji kan. Sambil dia urut dagu, tak ada janggut tu, dia urut dagu, dia tahan kena kali ni. Nabi Muhammad pun cakap, Nabi Muhammad cerita tuan-tuan sekalian. Ada dua golongan, kata Ibnu Abbas, famin baini musaffiq. Bila dengar macam tu, separuh daripada audien hadu dengar ni pakai berdiri tepuk tangan dia kata, yang ni memang cerita pemohong bagus memang. Dia kata memang Muhammad hang cerita ni memang betul-betul bohong. Dia kata betul lah kan, tak ada bohong. Kalau buat buku bohong cerita ni tak ada, nak abang kata bohong terus tu. Allahu Akbar. Yang kedua pula Ibnu Abbas kata apa? Wa min baini wadi'in yadahu ala ra'si muta'ajjiban lil kadhib za'ama. Duk tepuk kepala apa dah? Duk tepuk kepala apa dah? Duk tumbuk kawan. Duk gelak. Duk hang tengok dia cerita, ya Allah, dia tumbuk kawan dia pelik. Dia duk kata macam tu. Tuan-tuan, Nabi waktu tu macam mana? Kita kalau duduk di saat itu macam mana tuan-tuan? Nabi ni ya Allah, habis dah Nabi tak tahu nak buat macam mana dah. Malu dia dengan duk berasa cuak dia. Kita kena duduk betul-betul lah. Macam saya lah, saya duduk ceramah ni, saya buat lawak tuan-tuan tak gelap. Saya baik dalam mulut tidur lah. Dia buat jegel betul, saya buat lawak, dia buat jegel betul. Tak pukul 9.20, 8.20 saya berhenti dah. Kan? Saya tanya tuan-tuan faham ke tak? Dia buat jegel satu macamnya tu. Tuan-tuan, okey ke? Buat jegel betul apa semua. Dah jahanam lah. Kan? Macam saya pernah kena, dia kira nak cerita yang tu yang syok tu. Saya pernah kena di surau saya hari saya bawa di mata ni. Surau jihis. Siapa ada attend ni minta maaf banyak. Lama lah dia panggil saya waktu saya di Penang dulu ni, waktu saya dulu jadi imam masjid balik pulau dulu. Dia panggil kuliah zuhur bulan Ramadan. Panggil kuliah zuhur. Saya tahu dah kuliah zuhur bulan Ramadan ni, saya memang duk spare dah. Aku nak cakap seorang yang tu ya.
Sebab apa duduk depan kita ni pakai dulu lena kaki tangkan biar-biar. Nak cerita kata masuk syurga Rayyan ke apa ke mulut bau kasturi ke apa kamu punya pasal ustaz kata kami sebab kami tak boleh makan lepas tu kami duduk lena dalam masjid dan surau ni. Kita pun duduk bagi semangat lah apa depa lena buat arti ya. Tapi yang kata suruh GH ni tuan-tuan. Waktu tu 2000 lebih kurang 2014 macam tu lah. Waktu tu depa cukup bagui. Kan hak mana pakai baju hijau, baju putih apa semua tu dekat kat dinding tu. Duduk depan saya ni dalam 20 orang. Duduk depan betul-betul. Duduk depan 20 orang. Waktu tu dia bagi meja duduk. Duduk depan 20 orang. Baju putih, semua kola merah. Duduk depan. Depan ni. Saya ceramah apa semua. Allah bagus tuan-tuan. Lena pun dah. Duduk jegel dulu tu. Tapi saya tanya tuan-tuan faham ke tak? Jegel. Saya buat lawak jegel. Why? Kata bagus, mereka ni tak lena. Hak mana yang baju hijau, baju putih apa semua lena kat kaki dah kaki duk atas kepala kawan apa semua dah body ni no. Depa pandai, depa atok, depa lena, depa pergi bawa ni. Habis tu saya tanya, dia yang kata ramai-ramai ni siapa? Ustaz Fasan, depa tu pakai kola merah lah, kola merah. Depa ni Bangladesh cleaner. Memang betul tak faham apa aku syarah. Mereka pun nak lena macam mana. Mereka pun tak faham aku syarah apa. Aku buat lawak apa-apa mereka tak dengar. Kan mereka duduk tunggu bila nak habis kami nak semayang lohong. Yang tu ya, lagi kami nak cuci balik toilet. Allah. Tapi saya tahu depan saya bukan geng Bangladesh cleaner. Ni, geng Padang Lalang ni bukan dia kan. Oh, kalau main macam tu mampu saya. Tapi cantik juga. Kalau jatuh kuasa kata yang ni satu bagus juga. Kau panggil mereka ramai-ramai duduk depan. Mereka ni takkan lena tuan-tuan sekalian. Kan kalau panggil orang Padang Lalang ni kenal ustaz slow-slow ni qalal musannif pai ke Kashmir dah nama orang. Pai ke Kashmir dah dok minum madu Yaman dah di sana no kan. Allahu akbar. Tuan-tuan nampak macam ceramah kita nak pergi kot lain dah ni kan. So saya nak berhenti kot no cukup lah dekat tu. Satu cukup lah tuan faham tu sikit sudah. Kalau cerita panjang-panjang pun tuan-tuan tak pergi balik tak pergi lupa habis mau buat apa. Okey, satu kita ambil apa hikmah dia apa. Papi hadis sikit je. Nabi SAW bila Nabi cuak macam tu, tiba-tiba tuan-tuan sekalian ada di kalangan yang kata Tuhan nak bantu tu. Walaupun semua orang duk lawan, tapi jangan bimbang, ada orang nak bantu. Depa ni yang businessman, bisnes yang duk buat di Baitul Maqdis. Ada di kalangan depa 3-4 orang. Bila orang lain pakai duk gelak, depa kata sat-sat apa jangan gelak lagi. Kita bagi kepada Muhammad peluang dia kata. Lalu kami nak tanya Muhammad, kami nak tanya hal tastati' an tan'ata lana al-masjid Muhammad. Betul kalau hampir Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, hang boleh cerita kat kami dah kan. Na'at tu maksudnya sifat sifli, cerita kat kami yang kata masjid tu macam mana, masjid tu warna apa, kubah dia macam mana, pintu dia tang mana. Itu secara umum tuan-tuan. Nabi SAW memang dia masuk sembahyang dalam masjid tu. So dia tahu lah masuk ke mana, pintu, kubah, tang mana apa semua. Dia nampak tu lagi. Dia pun cerita lah kan. Nabi pun cerita sekian-sekian apa semua ni. Sebab dalam hadis dia kata wa fil qaumi man qad safara ila dhalikal balad. Pasti ada mereka ni yang memang duk ulang alik duk pergi ni. Jadi mereka duk tahu kata Masjid Al-Aqsa macam ni. Mereka tahu. Jadi dia bertanya Nabi Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahabtu an'atu famaziltu an'atu hatta tabasa alayya ba'dun na'ati. Nabi kata apa? Aku cerita dekat mereka yang kata masjid dia macam ni, tak mana sebelah. Sebab Nabi nampak kan, mereka tengok-tengok, mereka kata nampak macam betul. Jadi mereka bagi go to detail. Mereka bagi detail lagi. Detail lagi jam. Detail lagi jam. Faqala, dia bertanya lagi kepada Nabi SAW. Dia bertanya macam mana dalam masjid tu, macam mana lampu dia ada berapa, tiang dia ada berapa. Tuan-tuan kalau tanya masjid ni paip ayam ada berapa, tuan nak jawab mana? Balik-balik bini tanya abang, pukul 9.30 abang tak balik ke? Ustaz tu ceramah pukul berapa? Abang pergi masjid betul ke? Awak yang tak percaya kat aku. Kalau betul paip ayam masjid Padang Lalang dah berapa? Tuan nak jawab apa? Mana aku nak tahu, kata aku duk guna paip satu tu. Dah abang tak pergi masjid ni, abang pergi kot lain ni. Jahanam tuan-tuan, bergaduh kepek masjidnya. Dah kali pergi pejabat SBS kan duk pergi bergaduh. Tu kali naik tadi tanya apa saya buat ni, bergaduh kepek masjid. Oh nanya tuan-tuan, tunggu ni kalau perempuan tanya kita ni, siapalah kapet merah?
Kalau dia tanya ada satu tiang tu warna hijau kan. Tiang tu ada tempat bubuh bubuh minyak wangi. Mana kita nak perasan tuan-tuan sekalian, kita duk main sembahyang ke masjid. Allah. Tapi Nabi kata apabila dia bertanya aku detail, Nabi kata aku dah blur dah waktu tu. Tiba-tiba faji'a bil masjid wa ana anzur hatta wudi'a duna dari aqal aw uqail. Nabi kata apa? Waktu aku duduk sangkut, aku tak boleh nak jawab, Allah Ta'ala buat gambaran masjid. Yang ni kata Tuhan nak bantu ni. Dia buat dia nampak yang kata pintu kok ni, dalam pintu ni ada lentera dia macam mana, tempat semayang dia tak mana, nampak dinding dia dalam dia macam mana. Dia cerita detail. Pak dia dengar, dia berkata, betul ni Muhammad ni. Nampak orang nak bantu kita tau. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa dia berkata kepada kaum dia? Faqala al-qaum amman na'tu fa wallahi laqad asaba. Hampa jangan duk gelak kat Muhammad. Hampa tahu dah apa yang kami tanya kepada dia? Laqad asaba. Rupanya dia cerita satu benda yang betul. Maknanya dia memang pergi tempat tu. Kalau orang yang tak pergi, tak boleh cerita guna detail macam tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, apa hikmah Masjidil Haram sikit antara dia apa? Kebenaran Isra. Bila kebenaran Isra secara tak langsung, Mi'raj juga adalah benar. Orang boleh dengar, orang boleh percaya Isra itu dengan Nabi cerita tentang Masjidil Aqsa. Dan yang kedua, tuan-tuan sekalian, dia kiblat. Saya sebut tadi yang pertama kiblat, yang kedua kebenaran, yang ketiga adalah tempat perpindahan nubuwah. Nabi ditabalkan menjadi khatamil anbiya wal mursalin, iaitulah nabi yang terakhir. Nabi bila duduk orang tu, Nabi jumpa dengan Nabi-Nabi dan disuruh diangkat dia menjadi imam untuk nak semayang di belakang para Nabi. Maknanya itu adalah proses pentabalan Nabi SAW diangkat menjadi Nabi akhir zaman. Dan yang ketiga, yang seterusnya, pasal apa nak cerita Masjidil Haram? Kerana dia adalah tanah milik umat Islam. Sampai sekarang tanah milik umat Islam. Nabi SAW sebut, Nabi kata kalau kita tak boleh pergi utuhu fasalluhu, pilah semayang dalam dia. Kalau tak boleh pergi, hampa bagilah minyak untuk nak menyalakan lampu-lampu di sana. Zait, yang kata zaitun tu, rupa-rupanya bukan Nabi sebut saja. Zaitun ni apa tuan-tuan? Memang tempat di Masjidil Haram, di Baitul Maqdis itu adalah tempatnya pokok-pokok zaitun banyak di situ. Boleh dirujuk kepada dalam Quran, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi Tur Sina di Mesir, dan juga demi baladil amin Mekah, dan juga Madinah. Ayat tu bukan nak cerita demi-demi ni, tapi ayat tu nak cerita apa? Negara-negara yang ditakluk oleh orang Islam. Wattin, yang kata tin ni negara mana paling banyak? Negara Iraq, tuan-tuan sekalian. So Iraq itu ada negara orang Islam. Wazaitun, negara paling banyak buah zaitun, tempat keluar buah zaitun ni di mana? Iaitulah di bumi Syam, termasuklah Palestin. Syam ni ada 4, iaitulah Lebanon, Jordan, Palestin, dan satu lagi Syria, disebut sebagai Syam. Jadi bumi ni banyak zaitun. Itu tafsir Isyari nak abang yang tu. Wa turi sinin, juga negara umat Islam di Mesir, negara umat Islam. Wa hadzal baladil amin, dan juga ini adalah negara yang aman di Mekah dan juga di Madinah. Dan dalam ayat ni juga nak cerita apa? Negara-negara inilah yang Allah Ta'ala utuskan ulul azmi. Ulul azmi ni apa? Nabi-nabi yang pernah mendiami negara-negara umat Islam ni. Kan, kalau di Palestin Nabi Ibrahim, kalau di Palestin Nabi Nabi Ibrahim, lepas tu Nabi Musa di Mesir, Nabi Isa di Palestin, Nabi Nuh iaitu di Iraq, dan juga Nabi Muhammad SAW di mana? Di Mekah dan juga di Madinah. Jadi wati di wazaitun nak cerita yang tu. Baik, dan yang terakhir tuan-tuan sekalian, di Palestin itu juga adalah tempat perjuangan air mata, dan perjuangan itu harus diteruskan sampai ke hari ini. Macam mana Nabi Muhammad, walaupun mak ayah meninggal, walaupun orang tolak apa semua, Nabi Muhammad tetap meneruskan perjuangan. Macam Palestin itu isyarat kepada Palestin sekarang.
Walaupun mak ayah mereka meninggal, isteri meninggal, suami meninggal, anak-anak meninggal, mereka tetap perjuangkan negara mereka dengan air mata walaupun orang yang disayangi itu tidak ada. Itulah di antara petanda kenapa Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukuplah tuan-tuan sekalian. Muka tuan-tuan boleh nampak sobangan tarantula ramai kat saya ni kan. Sebelum tuan-tuan jadi hak organ ke apa ke, baik saya berhenti sebab saya tuan-tuan makan saya mampu kan. Jadi kita berhenti dekat tu. Terima kasih banyak tuan-tuan kuasa masjid kerana panggil saya. Minta maaf banyak 9.30 saya berhenti ni. Saya kalau kuliah di Putrajaya, saya Putrajaya tu depa bagi sana, depa bagi dekat Malaysia berhenti saya. Kata, oh depa bagi syarat tu. Kita apa dengar azan berhenti, berik tu mengejut, berik tuan sekalian, berik jenis tu kira bunga tayar depan habis mana. Jenis tu punya berik. Kalau lajak lagi habis lajak lagi depa duduk macam-macam, depa duduk pun dia bawa muka satu macam, kaki dia tunjuk kaki kita sakit, tengok empol apa dah usah. Betul tak? Kita ada kuliah ni, kita ada kuliah dia pada bawa muka sembrono gitu, tak syok. Tapi tuan-tuan alhamdulillah lah 9.30 padu senyum lagi cantik kan. Lepas ni boleh pada ustaz lain boleh lajak sampai pergi 10.30 kan. Kita boleh dekat tu. Saya minta maaf dah dekat tu yang boleh saya sampaikan. Hak lebih itu tuan-tuan cari ustaz lain lah kan, untuk nak sambung alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina apa semua innahu huwas samiul basir. Yang tu ustaz lain dia akan cerita insya-Allah. Jadi kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum